Saleh dan juga kepada pengurusi Gemah Nur Iman Puan Hajar Rosniati Mansur dan juga kepada jemaah Gemah Nur Iman untuk pengajian kelas tahsin dan juga tafsir pada petang ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama dengan Ustaz lagi pada petang ini bagi mengisi slot kuliah asar untuk pengajian tahsin dan juga tafsir, dan bagi memberkati majlis kita, mohon Ustaz mulakan dengan surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada insan yang sangat-sangat kita kasihi, junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda, juga kepada semua muslimin dan muslimat yang telah pergi mendahului kita dan yang masih ada bersama-sama kita lagi. InsyaAllah. Al-Fatihah. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga perkongsian kelas ilmu kita pada petang ini akan memberikan barakah dan manfaat pada kita, dan tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Puan Admin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan kasih sayang rahmat dalam memberi saya dan kita semua untuk menghadiri majlis ilmu pada petang ini. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia satu wasilah, perantaraan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga mendapat tertunainya hajat-hajat, masya-Allah, setiap seorang di antara kita, insya-Allah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, insya-Allah kita akan sambung pengajian tahsin Al-Quran bersama terjemahan dan tafsiran ringkas yang dipetik daripada kitab Tafsir Al-Jalalain. Insya-Allah kita berada pada muka surat 15. Surat 15 Suratul Baqarah
ayat yang ke-94. Muka surat 15 ayat yang ke-94 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. InsyaAllah silakan. Serta yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. جزاك الله منكم أستاذ. Alhamdulillah wa iyyakum ahsanul jazaa. Masyaallah. Baiklah, seterusnya insyaallah terjemahan ayat yang ke-94. Katakanlah, sekiranya jika adalah bagi kamu kehidupan ataupun kampung akhirat di sisi Allah Ta'ala secara khusus, yakni wahai orang Yahudi, sekiranya bagi kamu, itu adalah milik kamu, kampung akhirat tu, yakni jannah, syurga tu adalah milik kamu di sisi Allah Ta'ala secara khusus untuk kamu sahaja. Min dunin nas, daripada selain manusia. Manusia-manusia yang lain, umat-umat yang lain,
agama-agama lain tidak boleh masuk syurga. Ini adalah dari sangkaan kamu. Sekiranya kamu bersangka syurga itu adalah milik kamu sahaja. Orang yang beragama lain tidak boleh, tidak dapat. Maka fatamannawul maut, maka berharaplah oleh kamu akan kematian. Sebabkan dengan kematianlah kamu dapat sampai ke akhirat, kampung akhirat. Ini syurga yang kamu sangkakan untuk kamu itu. Maka harapkanlah maut. Sekarang ni kamu pilihlah kematian. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu adalah orang-orang yang berkata benar. Jadi ini ditujukan kepada Bani Israel, yang mana mereka mengatakan hanya mereka yang dapat masuk syurga. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi ayat yang ke-95, walan yatamannau, dan mereka tidak akan mengharapkannya. Lan ini lafaz ta'kid. Pasti mereka tidak akan ada penekanan. Mereka langsung tak akan punya mereka menginginkan kematian. Sebab mereka tahu sebenarnya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Mereka tahu yang kebenaran hanyalah pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selama-lamanya abadan bima qaddamat, kerana apa yang telah lakukan oleh tangan-tangan mereka. Mereka sebenarnya mereka tahu mana mereka mendustakan Nabi SAW, bahkan mereka tidak akan mendapat syurga, bahkan azab siksa neraka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Seterusnya ayat 96, dan sungguh engkau benar-benar akan mendapati mereka paling tamak, orang yang paling tamak di antara manusia di atas kehidupan dunia. Orang-orang Bani Israel ini orang yang paling tamak nak dapat kehidupan dunia ni. Wa minal ladzina asyraku, bahkan lebih tamak daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Lebih tamak lagi daripada orang yang penyembah berhala. Orang yang mensyirikkan, orang musyriklah yang menyembah berhala. Jadi orang-orang Bani Israel ini lebih tamak ke atas kehidupan dunia ni, lebih daripada orang-orang yang menyembah berhala, yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Yawaddu menginginkan, ahaduhum setiap di antara mereka, lau yu'ammaru, sekiranya diberikan umur alfasanah, 1000 tahun. Semua mereka kalau nak hidup lama, supaya mereka dapat bersenang lenang dekat muka bumi ini, supaya mereka dapat enjoy sampai beribu-ribu tahun, sampai setiap mereka inginkan nak hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi, dan tidaklah ia akan menjauhkannya mereka dari azab. Satu masa nanti mereka akan mati juga, walaupun beribu-ribu tahun mereka hidup kat muka bumi. Dan itu tidak akan menjauhkan mereka, iaitu dengan hidupnya lama kat muka bumi ni tidak akan menjauhkan mereka daripada azab. Ay yu'ammar, sekiranya diberikan umur panjang pun mereka tidak akan dijauhkan daripada azab. Wallahu basirum bima ya'malu. Allah Ta'ala Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Baiklah, Masya Allah. Seterusnya ayat 97. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa inna Man kana ad Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ambil mana Ustaz? Wa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Sadaqallahul azim. Lepas itu kan Ustaz? Baiklah, alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allah tak dengar Mak Jamsi. InsyaAllah. Jazakumullah khairan. Baiklah, terjemahan ayat yang ke-97. Katakanlah, wahai Muhammad. Baiklah, ayat ini ditujukan peristiwanya berlaku apabila seorang daripada orang Yahudi Bani Israel yang bernama Ibnu Suriyah, antara pendeta-pendeta orang Yahudi ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam satu kisah atau satu riwayat mengatakan dia bertanya kepada Hazrat Umar radhiyallahu anhu tentang siapakah yang menurun ataupun membawa wahyu di antara para malaikat. Maka Hazrat Umar radhiyallahu anhu pun menjawab Jibril alaihi salam. Maka Ibnu Suriyah dia berkata, itulah dia musuh kami. Yang mana Jibril ni musuh kami, dia bawa datang azab je kat kami ni. Kalaulah Mikail yang bawakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kami akan beriman. Sebab kan Mikail ni dia membawa kesejahteraan, membawa rezeki, membawa kesejahteraan.
Jadi Hazrat Umar radhiyallahu anhu bertanya, jadi apakah darjat mereka di sisi Allah Ta'ala? Darjat Jibril alaihissalam, darjat Mikail alaihissalam di sisi Allah Ta'ala. Maka Ibnu Surya ni kata apa? Jibril tu di sebelah kanannya dan Mikail di sebelah kirinya. Dan di antara mereka berdua ni adanya permusuhan. Maka Hazrat Umar kata, kalau macam tu, macam mana boleh berlaku permusuhan? Jadi Hazrat Umar kata, sesungguhnya kamu ni lebih teruk daripada keldai. Ya. Sebab kan siapa-siapa yang bermusuh pada salah satu daripada malaikat-malaikat ni, maka dia telah bermusuh kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini untuk menjawab kepada Ibnu Surya dan orang-orang Yahudi. Yang mana terjemahan dia adalah, katakanlah sesiapa yang telah menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkannya, yakni menurunkan wahyu Al-Quran ke atas hatimu, wahai Muhammad, dengan izin Allah Ta'ala. Di mana Quran itu dia membenarkan apa-apa yang di hadapan mereka, di hadapan yang terdahulu, kitab yang terdahulu, dan sebagai petunjuk dan memberi khabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau seorang itu bermusuh, dia memusuh dengan Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam ni adalah seorang malaikat. Kamu bermusuh dengan seorang malaikat. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, man kana aduwwan lillah, siapa yang menjadi musuh bagi Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail. Jadi dikhususkan Jibril dan Mikail sebabkan orang Yahudi ini bertanya tentang Jibril dan Mikail. Jadi siapa sahaja di antara para malaikat kamu tidak beriman, maka sesungguhnya kamu bermusuh dengan Allah Ta'ala. Dengan fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala musuh bagi orang-orang yang kafir, yang mengingkari. Baiklah, seterusnya ayat yang ke-99. Dan sungguh benar-benar kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat Al-Quran yang jelas buktinya. Dan tidak ada yang mengingkari terhadapnya ayat-ayat Al-Quran tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Fasik ni dari segi lughah, orang yang keluar daripada mentaati Allah Ta'ala lah. Orang yang tidak mentaati Allah Ta'ala, orang yang fasik. Sebab tu sebab dari segi lughah dia, dari segi makna lughah bahasanya, fasaqah ni keluar daripada sesuatu. Sebab itu dalam bahasa Arab tikus ni dipanggil fuwaisik. Daripada perkataan fa, sin, qaf ni keluarlah perkataan fuwaisik, iaitu tikus. Sebab apa? Tikus digunakan perkataan tersebut sebabkan tikus ni kalau dia keluar dia merosakkan, dia keluar pada waktu malam, dia rosakkan makanan, dia rosakkan barang-barang kita. Jadi keluar daripada sesuatu dipanggil fa, sin dan qaf. Baiklah, seterusnya ayat yang ke-100. أَوَنْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
walamma jaa rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. InsyaAllah dipersilakan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Seterusnya terjemahan ayat yang ke-100. Dan adakah setiap kali mereka berjanji kepada Allah Ta'ala dengan suatu perjanjian, itu beriman dengan Nabi SAW apabila dia dilahirkan, diutuskan, ataupun mereka berjanji kepada Nabi SAW bahawasanya mereka tidak akan menolong orang-orang musyrikin menentang orang Islam. Jadi setiap kali mereka berjanji, nabadahu, mereka melemparkan akan perjanjian tersebut satu golongan di antara mereka. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak beriman, walaupun sebahagian daripada mereka, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Setiap kali mereka buat perjanjian, mereka akan melanggar perjanjian tersebut. Melemparkan, seolah-olah mereka melemparkan perjanjian tersebut. Seterusnya ayat 101, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, dari sisi Allah Ta'ala yang membenarkan pada apa yang bersama mereka, itu kitab yang ada bersama mereka, kitab Taurat. Maka mereka melemparkan segolongan dari orang-orang yang telah diberikan kitab, yakni orang utul kitab Taurat, yakni orang Yahudi lah, Bani Israel. Mereka melemparkan kitab Allah, kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, wara'a zuhurihim, di belakang tubuh mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah seakan-akan mereka tidak mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Sebenarnya mereka tahulah, Masya Allah, apa kebenaran yang ada dalam Al-Quran, tetapi mereka mencampakkannya di belakang mereka yang ini tidak beriman dengannya dan tidak menerimanya. Dan Alhamdulillah, seterusnya muka surat yang ke-16, ayat seterusnya. Panjang ya. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. InsyaAllah persilakan seterusnya. Silakan Puan. Terusnya siapa? Aminah. Puan Aminah. Ada ke? Ke dah terkeluar? Kita Yep. silakan Puan Assalamualaikum Aminah. Ustaz. Ya, Oh ada. Okey silakan. ada ya. Tadi tak boleh nak buka. Ini baru boleh buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Ustaz. Alhamdulillah. Sama jazakumullah khairan. InsyaAllah. Seterusnya ayat 102 punya terjemah. Dan mereka, ini sambungan kisah ini mengenai orang Bani Israel ni, sambungan daripada mereka melemparkan ayat Al-Quran, ini tidak beramal dengannya, melemparkan kitab Al-Quran di belakang mereka. Sambungannya adalah dan mereka mengikuti atau menuruti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Ini ajaran-ajaran sihir ketika masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Ta'ala
menghantar dua malaikat Harut dan Marut. Nanti dia beritahu dalam ayat ni insya-Allah. Untuk menguji manusia dan mengajarkan mereka sihir. Untuk menguji. Dan malaikat-malaikat ni pun mereka turun ke muka bumi dan siapa-siapa yang belajar daripada mereka sihir, malaikat tersebut akan berkata, sesungguhnya kami adalah ujian, janganlah kamu kufur dengan belajar dan mengamalkan sihir. Jadi seterusnya ayat ni Allah SWT berfirman, dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman alaihissalam, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yang mana ini menolak sangkaan dan kata-kata mereka orang Yahudi yang berkata, lihatlah pada Nabi SAW, Nabi Muhammad, beliau menyebut Nabi Sulaiman tu di kalangan para anbiya, sedangkan Nabi Sulaiman tu adalah penyihir. Ini kata-kata Bani Israel. Dan Allah Ta'ala nak menolak kata-kata mereka. Allah Ta'ala sebut, وَمَا كَفَرَ Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Walakin, tetapi syaitan-syaitan yang kafir. Yang mana mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dan apa yang diturunkan, mereka mengajarkan apa yang diturunkan ke atas dua malaikat di negeri Babil. Babil, kalau sekarang ni Babylon. Yang bernama Harut dan Marut. Dan tidaklah kedua-dua malaikat tersebut mengajarkan kepada salah seorang pun sampai sehinggakan mereka berdua berkata, sesungguhnya kami ini nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian, sebuah ujian bagi kamu. Fala takfur, janganlah kamu menjadi kufur. Fayata'allamun, tetap juga mereka belajar, yata'allamun, mereka pelajari dari kedua-dua malaikat tersebut apa yang mereka dapat memisahkan dengan sihir tersebut, bainal mar'i wa zawjih, antara seorang lelaki, suami dan isterinya. Ini Allah Ta'ala sebut sihir yang mereka lakukan. Mereka lakukan sihir yang menyebabkan seorang suami bertengkar dan berpisah daripada isterinya. Sebabkan syaitan-syaitan sangat-sangat gembira apabila pasangan suami isteri ini berpisah. Jadi walaupun seperceraian itu adalah satu benda yang halal, abghadul halali ilallah talaq lah. Dia halal tapi dia sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala adalah perpisahan antara suami isteri. Jadi kalau ketua syaitan ni dia ambil laporan daripada anak-anak syaitan dia, anak murid syaitan dia, anak murid syaitan dia bagi tahu, saya telah memisahkan, saya telah berjaya memisahkan antara suami dan isteri. Oh, dia ketua syaitan ni sangat-sangat sukalah. Sebab itu adanya sihir-sihir yang dihantar special untuk memisahkan antara pasangan suami isteri. Jadi dia sangat gembira kalau perkara ini berlaku. Itu juga apabila syaitan-syaitan dapat mengsingkirkan seorang pelajar agama daripada belajar agama, disingkirkan daripada belajar agama, berhenti belajar agama. Jadi ini pun syaitan sangat-sangat suka. Masya-Allah. Baiklah, seterusnya, wa ma hum bidarrina, dan tidaklah mereka dapat memudaratkan dengan sihir mereka ni, tidak dapat memudaratkan bihi, dengannya, min ahadin,
terhadap seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala izin sihir itu berlaku, barulah berlaku. Kan? Kalau tak berlaku, tak akan berlaku. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu illa ma qad katabahu Allah lak. Ya. Hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala memberitahu, kalau seluruh umat berkumpul dengan senjata mereka, dengan barang-barang yang mereka untuk memudaratkan seorang pun, dia kumpulkan dia punya senjata, senapang, pistol, kereta kebal, bom untuk memudaratkan seorang, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat memudaratkan walaupun dengan asbab kekuatan yang mereka ada, sedikit pun tak boleh buat apa-apa pada seorang itu illa kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan ke atasnya. Jadi yang sihir pun tidak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa yata'allamu, dan mereka mempelajari ma yadurruhum, apa-apa yang mencelakakan mereka. Dengan mereka mempelajari sihir itu mencelakakan mereka di akhirat nanti. Wala yanfa'uhum, tidak memberi apa manfaat bagi mereka. Walaqad alimu, orang-orang Yahudi telah mengetahui, laman ishtarahu, siapa yang membelinya, membeli bahagian dunia ni dengan bahagian akhirat dia, menjual bahagian akhiratnya untuk mendapatkan keduniaan, mempelajari ilmu sihir supaya mendapat keduniaan, ma lahu fil akhirah, tidaklah bagi mereka apa-apa di akhirat nanti daripada bahagian-bahagian, mereka tidak akan dapat syurga. Wala bi'sama, dan sangat buruk apa yang mereka jual belikan dengannya diri-diri mereka sendiri. Alangkah baiknya sekiranya mereka ni mengetahui. Itulah masya-Allah seterusnya sambungan ayat 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. InsyaAllah persilakan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min
ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' Wallahu yahtassu birah wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, masya-Allah. Jazakumullah khairan. Baiklah, seterusnya terjemahan ayat 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata ra'ina. Janganlah kamu berkata ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Ini sini ada beberapa perkara yang mana iaitu perkataan ra'ina ni sahabat-sahabat apabila nak minta Nabi sallallahu alaihi wasallam memerhatikan mereka atau memberi ceramah ataupun memberi nasihat, memberi bayan dan sepertinya, maka Nabi para sahabat akan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ra'ina, iaitu pandanglah kami wahai Rasulullah, lihatlah kami wahai Rasulullah, perhatikan kami. Jadi sahabat-sahabat menggunakan perkataan ra'ina ni daripada perkataan bahasa Arab, daripada kata dasar mura'at. Bahasa Arab dia kata dasarnya ataupun masdar dalam bahasa Arab mura'at. Mura'at berarti memerhatikan, meraiyahkan, maksudnya memerhatikan. Tetapi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi ni, ra'ina ni dia bermaksud yang lain. Bahkan bermaksud yang terjemahan ra'ina dalam bahasa Yahudi adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh di antara kami. Ra'ina. Jadi apabila sahabat-sahabat ni menggunakan lafaz ini, orang-orang Yahudi pun mengejek-ejek Nabi SAW. Tengoklah sahabat-sahabat ni dipanggil Nabi dengan menggunakan perkataan ra'ina, mana dalam kita punya bahasa adalah terjemahan dia orang yang bodoh di antara kita. Yang mana dalam perkataan mereka ar-ra'unah. Ra'unah diorang adalah yang bodoh. Jadi disebabkan itu Allah Subhanahu Wa Taala menegur para sahabat, bahkan semua orang umat Islam, janganlah kamu katakan ra'ina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada para sahabat, katakanlah waqulu, katakanlah unzurna, menggunakan lafaz unzurna. Padahal terjemahan ini lebih kurang sama, iaitu lihatlah kami wahai Rasulullah, wasma'u. Dan Allah Taala suruh apa? Dan dengarlah apa yang Nabi SAW perintahkan. Jadi walil kafirina azabun alim. Bagi orang-orang yang kafir ni azab yang alim, yang pedih. Dan kalau ikut tafsiran dalam tafsiran Jalalain ni, dia kata mu'lam. Alim tu dia tafsir mu'lam. Mu'lam ni adalah ism maf'ul, yang mana dia dirasakan kepedihan neraka. Ulama tafsir kata apa? Api neraka tu sendiri meminta pertolongan, ataupun dia sendiri merasakan kepedihan api neraka. Macam tu dia punya azab api neraka ni, api tu sendiri merasakan kepedihan dia. Lagi orang-orang yang akan dihempankan dekat dalamnya, wal'iyadu billah. Baiklah, insyaAllah. Seterusnya ayat yang ke-105, terjemahan dia. Dan tidaklah menginginkan orang-orang yang kafir
daripada ahlul kitab, Yahudi Nasara, walal musyrikin, dan tidak juga orang-orang musyrikin. Mereka tidak menginginkan bahawa diturunkan ke atas kamu, wahai Muhammad, min khairin, daripada kebaikan, yakni wahyu daripada Tuhan kamu. Orang Yahudi, orang ahlul kitab ni, orang musyrik ni, orang kufar Quraisy pada masa itu, mereka tidak menginginkan Nabi SAW mendapat kenabian. Ini dengan diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yakhtas. Sebabkan apa? Mereka ni hasadlah kepada Nabi SAW. Orang Yahudi dia hasad kepada Nabi SAW sebabkan bagi sangkaan mereka kenabian tidak layak kecuali hanya untuk Bani Israel. Bani Israel saja boleh ada Nabi. Bukan Bani Israel tak boleh. Ini jadi apabila Allah Ta'ala hantar seorang Nabi di kalangan bangsa Arab, maka mereka sangat-sangat berhasad dengki dengan Nabi SAW. Dan kalau orang musyrik pula dia berhasad apa? Sebabkan apabila datangnya Nabi SAW, mereka punya darjat menjadi ketua tu dan mendapat pandangan ataupun darjat di sisi manusia akan hilang. Sebabkan Nabi SAW akan menjadi ketua bagi umat ini. Jadi mereka pun hasad kepada Nabi SAW. Wallahu yakhtassu, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab ataupun menolak sangkaan itu dengan berfirman, Allah Ta'ala mengkhususkan dengan rahmat, dengan rahmatnya, yang ini mengangkat kenabian kepada sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki. Jadi bukannya dengan apa yang kamu kehendaki wahai orang Yahudi, bukan dengan apa yang kamu kehendaki wahai ahlul musyrik, bahkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh pilih sesiapa saja. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang pemilik kurniaan yang sangat agung. Masya-Allah. Ya, alhamdulillah, kita telah selesai Tahsin Quran 2 muka surat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima insya-Allah apa-apa bacaan tilawah kita, dan begitu juga ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh alam insya-Allah. Setakat itu sahaja untuk petang ini. Apa-apa yang silap dalam bicara saya mohon maaf pada kelemahan saya. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita akan sambung pada pengajian Tahsin Quran bersama dengan terjemahan dan tafsir ringkas pada minggu akan datang insya-Allah, menghadapkan insya-Allah. Jazakumullah khairan. Akak minta izin Kak nak tanya Ustaz sikit boleh? Boleh. Sikit pada perkataan ra'ina tadi tu. Itu bukan bahasa Arab lah maksudnya dalam ayat ni. Ya, sebenarnya dia bahasa Arab. Tetapi dalam bahasa dia ada dalam perkataan ra'ina tu ada dua kalau ikut dalam bahasa Arab maksudnya terjemahan dia baik, iaitu pandanglah kami, perhatikanlah kami. Tapi kalau dalam di bahasa orang Yahudi dia kataan dia terjemahan dia buruk, iaitu orang yang bodoh, orang yang bodoh. Maknanya dalam dialog ni bahasa orang Yahudi lah. Betul? Supaya apa Allah SWT larang supaya ia tidak menjadi sebab untuk orang-orang Yahudi ni mengejek-ejek Nabi SAW. Jadi walaupun dari bahasa Arab perkataan dia baik, tapi Allah Ta'ala larang supaya tidak berlakunya demikian. Kalau faham bahasa di situ. Ya. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ilmu baru untuk saya. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah.
Iyyakum ahsan jazak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita dapat berkongsi lagi ilmu dengan Ustaz pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan bersama Ustaz lagi pada minggu, pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan, insya-Allah. Jangan lupa terus bersama Gema Nur Iman pada malam ini untuk 2 kuliah pengajian fardu ain, iaitu pengajian ilmu tauhid pada kuliah maghrib dan juga pengajian ilmu fiqh pada kuliah isyak. Semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berada di dalam kuliah ilmu, insya-Allah. Bagi menangguhkan kuliah kita pada petang ini, mohon Ustaz bacakan surah Tasbih Kafarah dan surah Al-As, dan semoga perkongsian kita pada petang ini adalah barakah dan manfaat. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملت سوءا أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam.